Semua pakai kebaya. Tak ada satu nyonya yang tak pakai kebaya. This is like their traditional costume. Onde-onde, semua kaum suka. Kelima warna itu ada maknanya. I buat hadiah-hadiah kepada rakan-rakan semua. Suka dia orang sebab makna yang bagus. Barang sekitaran Uludong ni boleh digunakan pakai untuk hasil seni. Interesting because it's actually quite simple. There are a lot of people who use the dye from the mushroom to dye their wool with the beautiful colors they get from the mushrooms. Dikenali sebagai kebaya nyonya, seni busana kaum peranakan ini sememangnya menyerlahkan susuk anggun si pemakai. Keunikan yang membezakannya dengan kebaya Nusantara ialah sulaman tangan bermotif bunga dan haiwan menjadi daya penarik wanita zaman berzaman. Busana ini menjadi identiti kaum peranakan yang juga dikenali sebagai kaum baba nyonya. Peranakan keturunan Cina yang berkahwin dengan rakyat tempatan dipercayai sejak kurun ke-15 apabila puteri Raja Cina Hang Lipo dan pengikutnya dihantar ke Melaka. Sejak itu, kaum baba nyonya semakin besar dan berkembang di semenanjung tanah Melayu, terutama di Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Nyonya semua pakai kebaya. Tak ada satu nyonya yang tak pakai kebaya sebab this is like their traditional costume. Tapi dia berasal daripada kebaya labur tu, kebaya panjang tu. Then after that it becomes shorter and then it becomes the kebaya yang kita ada pada hari ini. Tapi design dia memang berubah-berubah. Dari dulu dia start daripada kebaya biku, bila jadi kebaya pendek, kebaya biku, dan bila lace datang daripada Perancis, France, from the European countries, dia orang guna lace untuk buat kebaya. After that ada kebaya cotton, dia orang pun buat biku. Tapi biku itu dah start ada corak-corak tambahan-tambahan. Habis itu sulaman masuk ke dalam membuat kebaya, dan itu dia sulam. Tapi sulaman itu ikut flavor yang pembuat tu. You know, when you sew your own kebaya, how you feel at that time, what is it that you want to be reminded of, tu you buat kebaya macam tu. Mengimbau kembali, kebaya nyonya kurang mendapat sambutan pada era 70-an, berikutan pakaian moden lebih menjadi pilihan masyarakat. Pada ketika itu, Peggy Tiu Chai Hong masih berumur belasan tahun. Menurut Peggy, keluarganya juga semakin kurang meminati kebaya dan hanya memakainya pada majlis khas dan waktu tertentu. Menginjak usia 20-an, minat Peggy terhadap kebaya kembali bertaut setelah menyimpan persalinan kebaya milik nenek saudara yang meninggal dunia. So her daughter was saying, any one of us want to keep one kebaya as a memory of her. So masa tu, after I graduate, I come back, tu I simpan lah sehelai, pilih lah sehelai daripada grand auntie saya tu. Then I fall in love with kebaya again. So when I start to wear the kebaya to go out, my friends, "Oi, kebaya, you know, it's like a reviving of the kebaya pada masa itu. Because that time memang tak ada orang pakai kebaya dah kan. Then I was only in my early 20s dah masa tu. They said, oh kebaya, oh, then you know the interest of those that in my generation is like, oh like dulu dia memang tengok mama dia pakai kebaya cantik untuk pergi kepada majlis-majlis. They always wear it for important occasion. Then after that dah tak ada orang pakai. Dah pakai baju moden tu kan. Then when I start wearing, they were like, oh cantiknya. You know, it kind of rekindled my love for kebaya again when I think it back. Oh yes, it's such a lovely piece. Then from there, I start collecting. Sehingga kini, ibu kepada 7 cahaya mata ini memiliki hampir 40 koleksi baju kebaya nyonya berusia 60 hingga lebih 100 tahun. Sebahagiannya diperoleh dari warisan keluarga, sebahagian lagi dibeli dari pemilik persendirian.
Seiring usia busana, cara penyimpanannya juga perlu cermat kerana materialnya semakin sensitif. Meski masih boleh disarung, pemakainya perlu berhati-hati, bimbang rosak dan terkoyak. Berbeza dengan kebaya moden, warna-warna kebaya zaman dahulu kurang menonjol dan lebih banyak menggunakan warna pastel alami. Sebagai pelengkap persalinan nyonya, sepasang kebaya digandingkan dengan kasut atau selipar bersulam benang emas dan manik. Hari ini bibik Peggy pakai baju labur iaitu baju panjang Nyonya. Yang ni dah agak-agak 120 tahun dah. Ni daripada nenek moyang bibik Peggy itu kan. Diperbuat daripada organdi dan kena pakai sebab dia nipis kan, kita kena pakai baju dalam. Baju dalam ni diperbuat daripada cotton. Dan sebab ini original daripada nenek saya dan baju dalam tu baju pendek kita panggil. Selalu biasa kalau kat rumah tak pakai baju panjang. Bila nak keluar baru pakai baju panjang dengan croissant ibu dengan anak bulan dan akolah ada cucuk sanggul sekali macam tu. Dalam masyarakat peranakan, kebaya labuh dipercayai dipengaruhi asimilasi dengan budaya Jawa, iaitu batik berkemban dan Arab yang menggunakan abaya. Potongan asal kebaya adalah besar dan longgar sebelum berevolusi menjadi pendek mengikut potongan badan berwarna terang diperindah sulaman pada biku. Lainan cutting dia tengok very special about the sleeve is kan? Sleeve dia macam curve sikit kat sini. So tengok dia bukan straight yang macam biasa. Dan sini ketat sikit. Tu memang gaya dia. Dan di tengah-tengah sini ada 4 segi yang kita buat kat sini bagi dia macam ada air sikit kan untuk selesahan. Sebab dalam ada baju satu lagi kan. Kebanyakan kebaya nyonya menggunakan fabrik jenis voile atau kasa, kain kapas yang lembut, ringan dan mudah dibentuk. Sulam pada penghujung kain atau biku juga bergantung pada jenis kain digunakan. Fabrik kosong membolehkan bentuk dan sulaman pada biku dibuat lebih sarat berbanding fabrik yang sudah bercorak. Dia tak ada butang-butang. Dia memang tak ada butang. So kalau nak pakai kebaya mesti diikat di fasten together with a croissant. Croissant Nyonya tu selalu dia 3 keping dengan rantai dia sekali sebab dulu-dulu memang dia emas, tulin, diperbuat daripada intan, mutiara, kejit tu kan. So ikut corak. So kalau kita pakai kebaya, croissant dia kan biasa dia 2 jari. Tapi tengoklah kalau badan besar ke tinggi ke, mungkin you can put 3 finger in between. Kini, sulaman pada baju kebaya bukan sekadar sulaman biasa. Penggemarnya kini menjadikan kebaya sebagai satu ruang untuk berkarya. Koleksi terkini Peggy menonjolkan corak lebih kreatif menerusi motif-motif haiwan, tumbuhan dan budaya. Setiap satu kebaya istimewa ini ditempah khas dengan harga mencecah ribuan ringgit. Sulam biasa tu kan semua symmetry. That means it reflects left and reflects right. It's the same type of design. Tapi sulaman saya ni, beza ni, specialty ni belakang. Okay, so we try to make an elaborate back view because bila you pakai kebaya tu, bila you jalan tu kan masih nampak lagi kebaya, bukan kat depan aja. Belakang pun mesti nampak cantik. And kalau front view tu, our specialty is we make the design in such a way that kalau you tengok burung merak tu satu diri, satu terbang. But yet it still looks so grand, right or not? So it has become a artwork. So it's not like symmetry in the olden days, sama sini, sama exactly the same. Dulu-dulu semua exactly the same. But our designs are all creative, each and every one different on its own. Selain kebaya vintage, Peggy juga memiliki beberapa koleksi kasut benang emas dan manik berusia lebih 100 tahun. Kraf buatan tangan ini antara yang popular di kalangan kaum peranakan. Kasut-kasut ini kebiasaannya dipakai ketika perayaan dan majlis khas berikutan harganya yang mahal. Ni adalah kasut yang paling lama yang dibuat sendiri oleh nenek saya. Atasan dia kertas.
Tapi kertas dia macam from the tree bark. From the tree bark tu kita pukul dia jadi dia lekat betul dan kita jahit bahagian depan ni. This is the upper front with the benang emas. Kita jahit. Dan bahagian bawah tu tengok. Memang diperbuat daripada kulit leather dan dijahit dengan tangan semua ni. Dalam simpanannya kini ada 6 pasang kasut tekat benang emas, 3 pasang kasut manik potong, 1 fabrik baldu dan beberapa kasut manik bulat. Koleksi manik potong antara paling digemari Peggy. Kesukaran mendapatkan manik terbabit menambah nilai kasut terbabit. Yang kasut manik saya, kasut manik potong tu ada orang tawarkan saya dengan harga yang tinggi. Yang tu masa tu dia 80 tahun tapi sekarang dia dah dekat 90 tahun. Memang berapa harga tinggi yang dia tawarkan takkan saya jual because this one jadi heritage kan, dia memang vintage tu. And when you look at it, it's the pride, you know, and workmanship, and then you feel so happy that you cannot part with it. Cuba tu first time, jadi suka ni sangat. Color ni yang cantik betul. Habis tu bukan color yang cantik, sedap juga kan. Ada perisa naga merah tu dengan onde-onde with the gula Melaka. Memang betul sedap. Dalam kemeriahan menyambut tahun baharu, sebut sahaja Baba Nyonya, pastinya juadah enak kaum peranakan terlintas di minda. Onde-onde istimewa 5 warna, kuih tradisi yang mahu dikongsikan Peggy Tiu Chai Hong dengan generasi baharu. Bahan-bahan seperti ubi keledek, pandan, bunga telang dan paling istimewa, buah naga merah dijadikan pewarna onde-onde pada hari ini. Tanpa sebarang warna tiruan. Buah naga dihiris dan diuli bersama tepung pulut dan tepung ubi sehingga menjadi adunan. Bagi adunan warna yang lain, prosesnya tetap sama. Always kalau you nak natural ingredients for red colour, tak ada bahan-bahan tu. Susah nak dapat bahan untuk merah. Kalau you buat kek ke buat apa ke, you nak colour merah yang organik tu, yang original organik tu kan, tak ada. At first, tahu ke boleh ke buat onde-onde nanti gula Melaka nanti campuran dengan yang red dragon itu kan, naga merah tu kan, mungkin bau dia lari ke tak lari, tapi saya heran nak cuba juga. Setelah kelima-lima adunan pelbagai warna siap, proses seterusnya adalah memasukkan gula Melaka di dalam berbola tepung. Ada seni tersendiri menghasilkan onde-onde. Gula yang diletakkan tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jika berlebihan, akan pecah meleleh ketika direbus dan sekiranya kurang, akan hilang rasa manisnya. Berbola juga dibentuk dengan saiz sederhana supaya masak sekata. Gotong royong membuat onde-onde menjadi resepi mengerat silaturahim sesama keluarga. Untuk merebus tepung yang kita dah gintal tadi tu, kita perlu masukkan warna cerah dahulu. Warna gelap tu kita masuk kemudian bagi mengelakkan air yang rebusan ni bertukar warna. Jadi kalau air dia kita campur, nanti warna yang cerah tu akan bercampur menjadi warna yang gelap juga. Jadi tak cantik. Onde-onde juga dikenali dengan buah Melaka. Direbus sehingga tepung timbul menandakan ia sudah masak dan sedia diangkat. Kemudian ia digaul bersama kelapa bercampur garam untuk rasa lebih enak. Cuba tu first time, jadi suka ni sangat. Color ni yang cantik betul. Habis tu bukan color yang cantik, sedap juga kan. Ada perisa naga merah tu dengan onde-onde with the gula Melaka. Memang betul sedap. So I hope all of you can try. Okay, ini hasil onde-onde yang telah kita siapkan bersama-sama dengan bibik Peggy dan juga rakan-rakan yang lain. Ada 5 warna semuanya, iaitu Wufu 5. Okay, ia bermaksud 5 warna keberkatan, kepercayaan kaum mereka. Okey, boleh makan. Yeay. Jemput makan. Ya, Wufu 5 cukup makan. Nombor 5 dianggap angka yang baik dalam budaya Cina. Wo Fo Lin Men
5 keberkatan yang merujuk kepada kesihatan, kekayaan, umur panjang, cinta akan kebajikan dan kematian yang damai. And then when I buat hadiah-hadiah untuk bagi kuih-kuih ni ondeh-ondeh ni kepada rakan-rakan semua, suka dia orang sebab makna yang bagus. So try the special ondeh-ondeh buah naga merah. Ini yang berwarna merah. Resipi istimewa daripada Bibi Peggy. Emas Heritage. Daripada buah naga merah, kita rasa. Untuk buah naga ni memang kita rasa dia punya buah naga, dan cara makannya dikatakan kita kena makan 1 biji terus masuk dalam mulut supaya dia menikmati makanan tu. Betul? Then because the gula melaka will melt inside, so when you bite it, rasa yang best sekali itu the bursting ball. Pecah tu. The bursting ball tu yang kalau tak bursting tak jadi round dia tu. You want try satu kali lah, kasih dia half. Makan lagi satu. 16 September tahun lalu, bersamaan sambutan Hari Malaysia, Peggy berbangga apabila telah memecahkan rekod Asia Book of Records dengan menghasilkan 3,000 ondeh-ondeh dalam tempoh 1 jam secara berkumpulan. After we make 3,000, it doesn't go to waste. No? Whatever proceed we make from the ondeh-ondeh, we give it to charity. Kita buat untuk charity. Whatever proceed, we donate it all to charity. So next year, hopefully lah, kita akan try sekali lagi. Daripada 3,000 biji, kita akan buat 5,000 biji. Selain kuih muih, lauk pauk yang dihasilkan kaum peranakan turut memiliki rasa yang sangat menyelerakan. Berbeza dengan kaum Cina, peranakan Baba Nyonya lebih meminati rasa pedas, masam dan manis dalam masakan. Masak lemak udang harimau nanas antara juadah istimewa hari ini. Menu popular lain termasuklah udang masak petai dan sayuran juhucha. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, halia, cili merah dan daun kunyit bahan tumis utama yang perlu disediakan. Nanas pula dihiris mengikut kesesuaian cita rasa. Nanas yang tidak terlalu ranum dipilih agar tidak lembik ketika dicampur di dalam gulai nanti. Dalam menu hari ini, Peggy menggunakan udang harimau untuk keenakan yang lebih menyerlah. Bibik suka tumbuk, tak suka buat blender kan? Tumbuk lagi sedap. Nah, inilah dia bahan-bahan yang dah kita tumbuk tu tadi kan. Semua campuran kita tumbuk bagi kisar sikit, jangan terlalu halus. Kalau terlalu halus tak dapat makan bau yang sedap tu kan. Tu kita pakai tumbuk, tak pakai blender. Kita start masak ya. Nyonya itu kan dulu-dulu tu daripada kaum local girls. Local girls tu dia datang daripada Nusantara, dia datang daripada Thailand, Myanmar. So memang dia orang suka makan yang manisan, yang asam-asam sikit, yang lemak sikit, yang pedas sikit. So orang Cina yang dulu tu yang Fujian tu, orang Hokkien tu yang datang tu memang dia tak makan yang pedas. Tapi kebiasaan bini dah masak kan, dan bini juga tak masak macam asli dia punya makanan. Dia kena ada cara Cina sikit. So untuk bagi suami dia biasa dengan rasa tu kan. So dah biasa tu, lama kelamaan semua orang masak macam tu, dia dah jadi khas masakan peranakan Baba Nyonya. Nanas boleh dimasukkan sebaik kulit udang bertukar merah. Gaul rata nanas di dalam gulai selama beberapa minit sebelum sedia dihidangkan. Resepi turun-temurun dari generasi ke generasi masih dipraktikkan agar tidak hilang di telan zaman. Kini, warisan memasak diambil alih oleh anaknya yang juga memiliki restoran Baba Nyonya. Katalah kita sekarang moden ni kan,
apa tradisi Baba Nyonya banyak kehilangan. Tapi kata makan aja semua ada. Itu turun-temurun. Sekarang kita sudah keturunan yang kelima. Kalau kita kata masakan Baba Nyonya aja kan, semua pun dah terasa nak makan. So it's actually very popular here in Malaysia. Kalau kata masakan peranakan Baba Nyonya, orang Melayu pun suka, orang Cina pun memang, sebab dia rasa dia lain daripada rasa yang biasa, yang biasa tu kan, yang Cina masak tu. Perkahwinan di antara kaum Cina dan anak tempatan akhirnya melahirkan satu identiti baru, iaitu peranakan Baba Nyonya, dan gabungan warisan kedua-dua kaum ini sebenarnya memberi kebaikan kepada mereka dari sudut bahasa, makanan dan juga pakaian. Ia turut mempengaruhi dari sudut sosial budaya mereka, terutamanya nyanyian dan juga joget. Pulau Bali, pulau kecil indah, beramai di Indonesia. Banyak orang yang datang ke sana. Pulau Bali, pulau indah. Selaku generasi kelima keluarganya, Peggy berharap usaha dan minat mendalam terhadap budaya kaum sendiri dapat mengekalkan warisan unik mereka. Biarpun menuntut banyak masa dan wang ringgit, ia berbaloi bagi Peggy asalkan tidak hilang ditelan arus kemodenan. Kerana pesan emas swasta, jangan direndam, rosak binasa. Kerana warisan budaya bangsa, tanpa warisan hilanglah bangsa. My love on Pulau Bali. Selamat Tahun Baru Cina. 恭喜发财，万事如意，心想事成，步步高升。恭喜恭喜呀！五福临门，新年快乐，万事如意。 Lepas pandemik ni, yang datang lebih kurang dalam 70-80 orang lah. Termasuk batch yang ada ni. Kebanyakan yang datang ialah generasi muda. Banyak 20 tahun ke atas, 25 tahun. Dan ada juga pencinta-pencinta alam yang nak sangat belajar hasil karya daripada alam sekeliling. Buluh, kan? Daun dan sebagainya. Jadi kita dah dapat tahu barang sekitaran Uludong ni boleh menghasilkan satu bahan yang boleh digunakan pakai untuk hasil seni. Cuma ada orang yang perlu meneruskan benda ni pada masa akan datang. I'm very surprised how little you need to make paper. Just cutting a banana tree in your garden and being able to do that is actually quite precious, I think. Hulu Dong, mukim kecil yang terletak kira-kira 35 km dari Pekan Raup, pernah menggemparkan negara dengan kes berprofil tinggi Mona Fendi. Namun sejarah hitam itu telah lama berlalu dan keindahan alam semula jadi Hulu Dong sekali lagi mencuri tumpuan. Hulu Dong rupanya ada anak jati yang dalam diam mencipta nama di kalangan peminat seni termasuk sejauh Eropah. Ismadi Salehuddin, seorang pelukis dan pengarca, kembali ke tanah kelahirannya dan membuka studio art Garden Madi. Di sini beliau berkarya dan menghasilkan Dirgahayu Negaraku yang pernah ditawarkan pada harga RM1 juta. Okey, art garden ni saya tubuhkan pada ketika tu ialah mengenangkan mak saya tinggal seorang di kampung ni kan. Jadi saya berhenti kerja untuk jaga orang tua lah. Asal usul dia jaga orang tua. Jadi bila saya pulang ke kampung tu, nak bercucuk tanam ni saya tak berapa reti sangat kan, sebab saya biasa duduk di luar. Jadi saya hanya buat studio untuk saya melukis lah.
Saya buat studio untuk saya melukis, tapi entah macam mana, tiba-tiba tempat ni jadi satu tempat yang ramai orang datang, satu spot di Uludong ni. Maknanya duduk di sini untuk melihat saya berkarya, di samping tu melihat saya menghasilkan arca, drawing dan sebagainya. Di Huludong yang jauh dari kota, secara perlahan-lahan dia mencipta nama sehingga menarik kehadiran penggiat seni dari luar negara untuk datang dan berkarya. Difahamkan sehingga penghujung tahun lalu, hampir 300 penggiat seni alam dari pelbagai negara menyertai Madi untuk menghasilkan karya mereka di sini. Kebanyakannya tinggal bersamanya selama beberapa bulan. Selalunya diorang ni akan turun landing di Kuala Lumpur dan terus ke Uludong. Dan sebahagiannya ada di Cameron Highland dan stop di Cameron Highland sebentar. Dan kemudian bila saya kata ada tempat kosong kat sini, maka diorang terus datang. Jika sebelum ini pelukis yang datang adalah dari kalangan yang telah berusia, namun selepas pandemik COVID-19 reda, kebanyakan tetamu seninya kini adalah penggiat seni muda. Selain sebagai tuan rumah, Ismadi turut menjadi mentor dan berkongsi idea serta pengetahuan dengan mereka. What is your idea about the tanpa hari ni, lepas pandemik ni, yang datang lebih kurang dalam 7-80 orang lah, termasuk batch yang ada ni. Kebanyakan apa yang jadi satu benda baru dekat sini ialah selepas pandemik, kebanyakan yang datang ialah generasi muda, banyak 20 tahun ke atas, 25 tahun, dan profil. Ada yang datang juga yang lebih umur daripada itu, tetapi kalangan yang datang tu lebih kepada kerjaya yang lain. Maksudnya ada yang daripada bidang perubatan, ada daripada bidang engineering, kerja-kerja biasa, ada yang travelers as well. Dan ada juga pencinta-pencinta alam yang maksudnya yang nak sangat belajar hasil karya daripada alam sekeliling, buluh, daun dan sebagainya. Michio Jacques, penggiat seni dari Jepun ini, cuba mencari kelainan dengan menghasilkan lukisan yang diperbuat di atas kertas yang dihasilkan daripada serat batang pisang. Menariknya adalah idea menghasilkan kertas batang pisang ini muncul secara spontan ketika dia dan Ismadi berbincang mengenai karya yang bakal dihasilkannya. What happened is that while we were talking about it, I started questioning whether we shouldn't include something, we shouldn't try something new in the sense of rather than printing the pictures on normal paper, find a different support that would be more in harmony with actually the local culture here. And it turns out that banana trees, there's a lot of banana trees around here, and actually you can make great paper out of it, and it's actually a very sustainable way of also making paper because you don't add anything to it. And yeah, so that's where the idea came from. Okay, good morning. Morning guys. Penggunaan batang pisang dalam penghasilan kertas dipercayai bermula sejak abad ke-13 di Jepun. Pagi ini, mereka akan keluar untuk mendapatkan batang pisang bagi projek kertas Michio. Untuk itu, Ismadi membawa Michio dan rakan-rakannya ke hujung kampung. Di sini, didapati banyak pohon pisang hutan yang tumbuh meliar. Kebiasaannya, Ismadi akan memilih pohon pisang yang telah matang dan bersaiz sederhana. Ini kerana jika bersaiz kecil atau masih terlalu muda, serat yang diperolehi daripadanya mungkin tidak mencukupi, menyebabkan mereka perlu menebang lebih banyak pohon pisang. Ini adalah perkara yang cuba dielakkan pengamal seni alam, pembaziran sumber. Bagi mendapat pengalaman yang lengkap, Michio dan rakan-rakannya diajar cara untuk menebang pisang.
Pohon pisang yang telah dibersihkan akan dibawa pulang ke studio untuk proses seterusnya. Actually, I wasn't sure it was going to work, but then in the end it worked. I was very surprised. And yeah, I mean, it felt nice, I guess, like to see that it was, I mean, you could make paper out of banana trunk. It just didn't like, when you see a banana tree, I think everybody thinks, oh, it's for like a banana plantation or something. And we don't always think of actually how one same plant can give us the material for so many different things. So I think that's where I thought it was very interesting to. Ketika Michio sibuk merebahkan batang pisang, rakannya Nina Taudal-Winter pula ke hutan berdekatan bagi mencari cendawan yang tumbuh meliar pada kayu tumbang yang mereput. Dengan ditemani rakannya Yu Chung Kam, seorang warga Hong Kong, mereka meredah kawasan berhampiran sungai bagi mencari cendawan yang pelbagai bentuk, warna dan saiz. Cendawan ini akan digunakan Nina dalam menghasilkan karya beliau. Selain itu, gadis kelahiran Denmark ini juga akan menggunakan cendawan ini untuk menghasilkan kertas dan pewarna fabrik. Well, for about a year now, I have been experimenting with mushrooms and using mushrooms in many different ways, including paper making. So I am really interested in different ways you can use resources around you to create art instead of buying new things constantly and buying things that might have a lot of chemicals in them and are very bad for the environment. So I'm very interested in finding new ways to make art that is also more sustainable. To be honest, it's my first time making paper. In this case, I thought it was a nice opportunity because like we have all the material around us. Okay, so this portrait was drawn on paper that we made from the banana tree. Penghasilan kertas dari serat batang pisang sememangnya memakan masa. Dengan bantuan rakannya, Ophelia, Michio memulakan kerja mengeluarkan serat dari batang pisang yang ditebangnya tadi. Kelopak batang pisang dikupas satu persatu. Proses seterusnya ialah mencari serat menjadi helaian nipis yang akan digunakan dalam proses penghasilan kertas nanti. Selepas mendapat jumlah yang diperlukan, serat berkenaan akan direbus. Proses merebus ini biasanya mengambil masa kira-kira 4 jam. Michio hanya akan merebus serat mengikut jumlah kepingan kertas yang mahu dihasilkannya. To be honest, it's my first time making paper. I was always very interested in like the book industry, so like bookbinding. I had a few lessons of bookbindings back in Belgium and everything, but regarding the paper, it was always already made paper by like craftsmen that were very specialized in it, so we never had like the opportunity to actually learn to make it. But in this case, I thought it was a nice opportunity because like we have all the material around us, we don't need much to do it, so that's where I started experimenting with the paperwork. Serat batang pisang yang telah direbus malam sebelumnya itu akan ditumbuk menggunakan lesung batu sehingga hancur. Proses ini perlu dilakukan bagi membolehkan serat berkenaan menjadi halus dan melekat sekata agar permukaan kepingan kertas yang dihasilkan nanti rata. Serat yang telah hancur kemudian direndam di dalam bekas yang berisi air. Oleh kerana ini adalah proses eksperimentasi seni, Michio perlu mengagak keadaan permukaan kertas yang akan terhasil nanti. Sebuah acuan terap kemudiannya digunakan untuk membentuk kertas berkenaan. Kesemua serat yang telah hancur itu dimasukkan ke dalam acuan berkenaan dan dimampatkan.
Selepas itu, ia akan dikeluarkan dari acuan dan dibiarkan kering selama beberapa hari. So now that the paper is complete, we're just gonna have to let it dry for a few days, and depending on whether it's gonna take longer or shorter time. Nina, seorang pelukis potret, juga berbakat dalam menghasilkan kraf tangan menggunakan cendawan. Dia cuba mencantum beberapa jenis cendawan yang dikutipnya semalam bagi membentuk satu objek seni. Objek itu kemudiannya akan ditampal pada sekeping kertas, juga diperbuat dari cendawan. Untuk proses pencantuman ini, dia menggunakan teknik jahitan dan juga gam. Usai dengan kerja tangannya, Nina meneruskan aktiviti hariannya, iaitu menghasilkan kertas. Berbeza dengan Michio, sumber utama kertas yang dihasilkan Nina adalah cendawan. Cendawan yang digunakan ini dikutip dari hutan dan kebun penduduk kampung Huludong. Depending on what type of mushroom you're using, you will most likely get very different colors when you make the paper. Some mushrooms, they will make the paper blue, and some mushrooms will make it brown, some will make it yellow, and some will make it white. You can experiment in many different ways and see how it turns out. Break also. Okay, I take it again. Okay, I think it failed because I didn't have enough mushroom in my water. So now I have to go and blend some more mushrooms so I can make more paper. This paper, the mushroom paper that I've created is very strong, but it's very strong and it doesn't break easily usually. And it's this I've made specific one I made here is quite thick. I would say it's quite, you could compare it maybe to cardboard. But of course this is made from 100% mushrooms, so this would be a much more sustainable alternative to cardboard. Untuk setiap kisaran, Nina boleh menghasilkan sekeping kertas berukuran 30 cm panjang dan 15 cm lebar. Seperti kertas batang pisang, ia akan dijemur selama beberapa hari sehingga kering. Selain kertas, Nina turut menggunakan cendawan dari hutan di Huludong ini sebagai pewarna pakaian. These mushrooms have been soaking for maybe 2 weeks. So a long time, but if you don't have that much time and you want the color instantly, you can boil them for 1 hour and the color will also come out. I have this silk shirt that has some stains on it, so I would like to dye it to maybe make it beautiful again. Fabrik akan direbus bersama air rendaman cendawan selama 1 jam. Proses ini akan membolehkan warna daripada cendawan benar-benar meresap pada fabrik berkenaan. I know that for example, in Scandinavia, there are a lot of people who use the dye from the mushroom to dye their wool, and then they knit sweaters and hats with the beautiful colors they get from the mushrooms. Selesai proses mewarna, ia dibilas menggunakan air bersih. Look, Asman! Oh yeah. The color stays! Hasilnya, pewarna semula jadi yang dihasilkan mampu bertahan pada fabrik berkenaan. Yes! So now it's become brown, like kind of Yellow. yellow, yeah. I'm so proud of you. Thank you, Asman. Jadi kita dah dapat tahu barang sekitaran Huludong ni boleh menghasilkan satu bahan yang boleh digunakan pakai untuk hasil seni, cuma ada orang yang perlu meneruskan benda ni pada masa akan datang. Saya terutama pada akhir-akhir ini mengajak belia-belia di kalangan masyarakat untuk sama-sama
supaya idea tu dapat dikongsi bersama. Tak adalah maknanya benda tu dia orang datang bawa sesuatu dan explore sesuatu habis macam tu je kan. Jadi paling tidak pun sama ada benda ni boleh dilakukan atau tidak, bererti pengetahuan tu tetap disumbangkan untuk masyarakat di sini. Mereka berharap perkongsian ilmu ini dapat memberi manfaat dan menjadi sesuatu yang berguna kepada generasi Hulu Dong di masa hadapan. Okay, so this portrait was drawn on paper that we made from the banana tree. Kemuncak kepada permukiman seni warga asing di studio Ismadi adalah pameran hasil karya mereka selama bertamu di sini. Kali ini, mereka diminta menghasilkan karya berdasarkan mitos dan cerita rakyat di kalangan penduduk Hulu Dong. Antaranya termasuklah kisah Tok Uban Harimau Jadian yang menjaga kawasan berkenaan. Studio Seni Madi membuktikan bahawa seni dan kelestarian alam adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dan jika ditakdirkan keindahan itu hilang suatu hari nanti, hasil seni yang ada inilah yang menjadi tontonan dan rujukan mereka pada masa hadapan.